Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejiwa. Saya Dr. Hazli Zakaria, pakar psikiatri anda di Jiwa. Minggu lepas kita sudah berjumpa dengan Elle dan tidak lupa juga Amanda. Ingat lagi tak? Berkongsi tentang penyakit kemurungan dan psikosis. Minggu ini, tetamu kita akan berkongsi pengalaman sebagai pejuang stres pasca trauma atau teman yang kita biasa dengar PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Kenalkan klien kedua saya di Jiwa menerusi topik PTSD berangkap masa silam. Di studio kita ada Aisyah Humaira, pejuang penyakit PTSD, berusia 26 tahun, terpaksa merentas negeri untuk bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum Aisyah. Terima kasih datang ya. Okay. Bagaimana perasaan Aisyah sekarang ni? Berdebah. Itu adalah yang normalnya. Kalau tak berdebah tak normal Aisyah. Okey, terima kasih Aisyah. Boleh tak kalau kita mulakan ya, Aisyah cerita sedikit apa yang mungkin yang mendorong Aisyah untuk terpanggil berkongsi pengalaman Aisyah ni? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aisyah. Saya rasa terpanggil untuk berkongsi hari ini sebab saya memang seorang yang suka untuk bercerita tentang pentingnya kesihatan mental ni, tentang apa yang saya lalui. Sebelum ni saya memang pernah berkongsi jugalah di social media sendiri, dan juga saya ada Telegram channel yang berceritakan tentang kesihatan mental. Oh, okey. Nanti kita cerita pasal tu lagi ya. InsyaAllah. Boleh tak kalau kita mulakan kalau dengan Aisyah bercerita tentang apakah gejala-gejala pada peringkat mulanya Aisyah diuji dengan penyakit ini? Okey, berceritakan tentang gejala. Pada awal tu saya memang tak rasa saya ni mengalami trauma. Maksudnya ada tu ada. Kita rasa macam sebab saya mengalami trauma waktu kecil kan. Jadi bila membesar tu saya rasa macam tertanya-tanya juga dengan diri, normalkah aku ni macam ni? Apa yang aku rasa ni betul ke? Dan dulu memang tak ada pendedahan, tak ada pendedahan tentang kesihatan mental ataupun apa-apa masalah berkaitan ke kesihatan mental ni semua. Jadi saya dalam fasa in denial waktu dulu. Waktu tu. Jadi saya seorang yang perfectionist. Saya seorang yang tend to be someone yang people pleasing. Itu antara pada awalnya lah. Jadi Aisyah sendiri rasa agak terlebih untuk nak pastikan orang happy, kita tak happy. Betul. Saya rasa macam saya perlu buat sesempurna mungkin supaya saya tak melalui lagi trauma yang saya pernah rasa dulu. Jadi saya faham Aisyah pun tidak pasti sama ada apa yang Aisyah alami itu adalah satu benda yang tak normal ataupun orang lain pun alami juga. Ya. Okey, tapi ada tak gejala-gejala yang Aisyah sendiri pun rasa benda ni terlebih? Contohnya ada setengah orang dia dapat kalau dia tu trigger dengan sejarah silamnya tu kan akan membuat dia rasa ataupun alami pengalaman yang berbeza sedikit. Aisyah ada? Okey. Cakap pasal trigger factor ni, memang saya pernah rasalah kalau waktu macam waktu pernah terjadinya peristiwa yang membuat saya waktu silam tu, contoh macam waktu tu hujan ke guruh ke, saya tak boleh. Dan ataupun saya ditinggalkan keseorangan. Saya boleh seorang. Tapi kalau macam orang tu sebelum tu ada, lepas tu macam dia pergi ke dan saya tertinggal seorang, saya macam rasa ditinggalkan. Rasa ditinggalkan. Okey, boleh kalau tidak keberatan kalau Aisyah nak ceritakan sikit yang sejarah silam tu
apa yang berlaku kalau tidak terlalu berat untuk Aisyah? Okey, antara yang pernah saya lalui trauma waktu silam dulu, saya ada childhood trauma. Jadi macam bila saya ditinggalkan tu, saya rasa Dia rasa macam ada unsur-unsur pengabaian ke? pengabaian, macam neglect neglect. kan? Yes. Jadi sebab itu bila Aisyah mengalami perasaan ataupun kejadian yang sama sekarang, dia mengingatkan semula waktu Betul. Aisyah kecil dahulu. Betul, doktor. Okey. Jadi apa lagi gejala ataupun tanda-tanda yang Aisyah alami yang selalunya di-trigger? Ada apa lagi tak yang Aisyah alami apabila teringat tentang ditinggalkan itu? Okey, trauma ni dia bagi kesan dalam daily life saya. Antaranya macam dalam perhubungan lah. Perhubungan, tak kisahlah perhubungan dalam kekeluargaan ke, kawan-kawan ke, ataupun partner ke kan. Saya akan rasa macam bila saya kenal dengan orang, saya kenal dengan kawan ke apa, saya tak boleh go deeper. Sebab saya rasa macam one day orang ni akan tinggalkan aku. Jadi Aisyah tinggalkan dia orang dulu? Yes. Saya jadi macam bila saya macam teringat, saya macam tersedar benda tu, saya akan rasa macam saya yang akan pergi menjauh dulu daripada orang tu. Jadi so saya akan dia tak ramai kawan lah? ada tu ada, tapi saya ada circle saya sendiri. Okey, selain daripada itu, Aisyah sendiri pernah tak terdedah ataupun mengalami peristiwa yang di mana orang kata hampir meragut nyawa ataupun berhadapan dengan sesuatu yang amat menakutkan? Pernah? Sebelum ni pernah. Saya pernah accident bas, kemalangan bas. Suatu di kampus. Yang tercedera? Saya antara yang tercedera. Bagaimana begitu? Adakah yang trauma itu semakin kuat kesannya pada betul. Aisyah? Sebab waktu saya accident bas tu, saya belum lagi mendapatkan rawatan tentang trauma ni. Jadi saya masih lagi dalam fasa in denial tu. Masih mencari lagi ya? Masih mencari lagi. Jadi benda tu makin dia macam menumpuk lah benda tu, kesan tu. Bagaimana mulanya Aisyah mendapatkan rawatan tu? Saya mula dapat rawatan ni waktu tu memang dah tahap, saya tak tahu nak cakap kritikal ke apa, tapi waktu tu saya dah mula mencederakan diri. Sebab waktu tu saya rasa macam bila saya dalam fasa in denial tu, mestilah kita nafikan perasaan kita kan. Kita macam tak ada apa kot macam tu. Jadi bila benda tu dah makin intens, saya dah tak boleh nak fikir dengan baik. So dia rasa macam nak sakitkan diri supaya tak sakit dalaman. Aisyah ada tak yang Aisyah rasa Aisyah cuba mengelak untuk trigger daripada benda yang boleh merangsangkan tu, ataupun ada macam mimpi-mimpi ataupun flashback tentang masa silam tu? Ada trauma flashback tu memang ada. Mimpi pun ada. Dan kalau macam saya nak elak daripada peristiwa yang buatkan saya trauma tu pun ada. Antaranya macam saya tak rapat dengan orang lah. Saya menjauh daripada orang. Ataupun macam dari segi trauma pasal kemalangan tu pula, awal-awal tu saya memang tak naik bas jugalah. Saya pergi kelas pun dengan kawan. Naik dengan kawan. Amat terbatas ya? Terbatas. Okey Aisyah, satu pengalaman yang memang patut dikongsi. Kita berhenti seketika ya Aisyah. Penonton di luar sana kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali dalam jiwa. Bagi segmen kedua, saya akan menjelaskan sedikit apa yang Aisyah kongsikan dengan kita tadi tentang PTSD. PTSD ini adalah keadaan di mana seseorang itu akan mengalami anxiety dan mungkin juga macam serangan panik ya, apabila mereka trigger ataupun dirangsang oleh benda ataupun sejarah silam yang berlaku. Itu yang dialami. Mereka akan mengalami semula keadaan itu, kita panggil re-experience. Itu imbasan semula. Dan ada mereka akan mengalami keadaan di mana mereka cuba mengelak daripada terdedah kepada benda itu. Sebab mereka cuba lupakan tapi tak dapat. Dan mereka menjadi hypersensitif. Sebab itu dengar guruh, dengar benda yang akan trigger balik.
Dan selalunya memang mereka akan ada macam panic attack. Jadi saya hendak bertanya kepada Aisyah, Aisyah ada tak mengalami serangan panic attack itu bila trigger daripada peristiwa silam itu? Sejujurnya pernah dan banyak kali tak terkira. Ah. Dan saya diberitahu juga ya, Aisyah ada penyakit genetik yang melibatkan jantung. Betul. Boleh Aisyah terangkan sedikit? Apa gejalanya kan macam yang penyakit itu? Brugada syndrome, iaitu penyakit yang berkaitan dengan jantung. Dia ada masalah pada heartbeat tu sendirilah abnormal. Dia tak macam orang lain. Mungkin boleh jadi terlalu laju, mungkin boleh jadi terlalu cepat. Jadi macam mana Aisyah nak bezakan sama ada ini gejala yang sakit jantung itu ataupun serangan panik ataupun anxiety disebabkan oleh PTSD? Okey, pada awalnya tu memang langsung tak boleh nak beza sebab saya tak dapat lagi rawatan untuk trauma saya apa semua tu. Jadi memang dulu memang kerap pengsan sejak daripada sekolah menengah lagi, di kampus juga. Jadi bila saya dah mendapatkan rawatan untuk mula-mula dimulakan dengan Brugada syndrome dulu. Waktu tu diagnose 2017. Doktor cakap Brugada syndrome tu disebabkan dia ada trigger dia macam saya terlampau penat ataupun demam panas yang spike suhu dia tinggi. So untuk yang anxiety pula, bila saya dah dapat kerawatan psikiatri ni, bila saya dapat bezalah. Contoh macam saya serangan untuk Brugada syndrome tu bila saya terlalu penat ataupun saya memang tak sihat, yang demam panas sangat-sangat. Physical pain. Yes, betul. Fizikal saya lemah. Tapi kalau macam anxiety tu dia macam trigger contoh. Benda yang silam tu. Benda yang silam tu. Jadi Aisyah lama-lama Aisyah dapat bezakan. Dapat bezakan. Apa cabaran antara cabaran-cabaran yang Aisyah alami apabila mengalami dua sekali, iaitu PTSD dan juga Brugada syndrome tu? Apa cabarannya? Okey, cabaran untuk diri saya sendiri, kalau boleh saya kata macam antara cabarannya waktu mula-mula tu memang sebab kita tak tahu, masih lagi yang keliru. Macam tanya dalam in denial. Saya jadi macam dissociation. Saya rasa macam saya intend tu. Dissociation tu maksudnya tak jadi diri sendiri. Saya tak jadi diri sendiri dan saya menafikan perasaan saya. More kepada saya macam saya tak tahu saya tengah sakit apa. Ini pada awalnya lah. Saya tak tahu saya sebenarnya normal ke macam ni. Jadi orang sekeliling pun mungkin akan keliru juga, Aisyah. Ya betul. Dari segi cabaran lain, contohnya macam kalau berjumpa dengan doktor, macam mana pula? Dia pun mesti akan, ubat ni tak boleh, ubat ni tak boleh, betul? Bila saya pergi bila saya dah mula mendapatkan rawatan untuk psikiatri, mereka tak nak bagi option untuk ubat tu agak limited sebab saya ada sakit jantung. Jadi mereka pun macam terpaksa hadkan ubat ni tak boleh, ubat tu tak boleh. Jadi kena gunakan kaedah terapi yang lain. Perlukan banyak perjumpaan, sesi perjumpaan. Okey, boleh saya nak tanya Aisyah, bila masanya yang orang kata apa, permulaan itu yang Aisyah mendapat kekuatan untuk mencari penyembuhan ni? Ada apa-apa ke yang berlaku yang buatkan Aisyah betul-betul cari kekuatan tu? Okey, waktu tu saya bekerja. Saya mungkin sebab burn out agaknya. Saya pun penat dengan kerja dan sebagainya. Saya dah mula mencederakan dirilah. Kiranya pertama sebab saya dah pernah buat DAS test tu. Sebelum dah lama dah. Tapi saya macam tak percayalah benda tu sebab benda tu bukan untuk kita diagnosis sakit kita dan sebagainya kan. Jadi macam saya tengok tu okey, tak ada apalah ni kot macam tu. Saya cuba untuk nafikan. Jadi bila saya dah mula cederakan diri tu dan saya mula macam dah mengasingkan diri daripada orang lain, saya punya kerja pun terganggu. Waktu tu saya macam this is not good, this is not okay. Saya macam waktu tu memang saya pergi hospital, pergi klinik. Kawan saya bawa untuk sebab saya sakit jantung. Saya rasa berdebar macam tu. Saya ingatkan mungkin saya ada asma ke apa ke kan.
Jadi macam dalam masa sama saya terus cakap dengan doktor kat situ. Saya ceritakan perkara sebenar kat dia. Saya cakap, doktor, saya dah buat sekian-sekian. Lepas tu dia terus referkan saya dekat pakar. Yang buat sekian-sekian tu maksud yang tadi yang buat das tu. Bukan, Bukan. cederakan diri. Saya dah cerita dekat dia terus. Okey. Sebab saya macam, saya tak tahu mana datang kekuatan Boleh tu. saya nak tanya Aisyah sikit kan? Ya. Aisyah tak selesa kan nak sebut perkataan mencedera diri tu kan? Betul kan? Betul. Betul. Tapi memang pun setiap orang tak selesa Aisyah. Tapi Aisyah tak dapat kontrol kan waktu tu? Bila selepas Aisyah cedera diri tu, Aisyah rasa bagaimana selalunya? Saya rasa ambil masa tak apa. Kalau Aisyah tak nak cerita tak apa, saya boleh tolong sambungkan. Sebabnya saya dapat tahu daripada ramai yang datang kan Aisyah, tak ada siapa pun nak cederakan diri kan? Tak ada siapa. Tetapi bila kita buat itu, sakitnya itu lebih kurang daripada tidak sesakit dalaman. betul. Kan? Sakit sangat. Jadi bila kita buat tu seolah-olah kita nampak sakit itu. Kalau tidak kan, tak tahu sakit di mana tapi amat sakit. Itu yang berlaku kan? Dan Aisyah sekarang ni Aisyah dah berjaya kawal benda tu kan? Itu yang saya harap penonton di luar sana faham benda ini bukan kita buat dengan tanpa dengan kemahuan kita, di luar kemahuan kita, di luar kawalan kita. Dan setiap orang mahu mencari jalan untuk tidak melakukan. Dan Aisyah dah berjaya buat. Okey. Aisyah, terima kasih kerana memberi peluang untuk saya menyentuh tentang perkara tersebut. Okey. Aisyah, apa yang satu benda yang Aisyah rasanya Aisyah bangga dengan diri Aisyah selama Aisyah diuji dengan penyakit ini? Okey, sejujurnya saya rasa pada awal tu saya rasa macam bila saya rasa diri saya tak normal dan saya bukanlah tak normal tapi saya rasa macam lain daripada orang biasa alami. Saya perlukan sesuatu untuk meyakinkan saya bukan salah saya benda ni. Aisyah memang bukan salah Aisyah. Jadi kita sama-sama yakinkan Aisyah bukan salah Aisyah. Kita berhenti seketika Aisyah. Jiwa akan kembali selepas ini. Kembali ke jiwa. Dan pengalaman Aisyah mengajar kita betapa pentingnya untuk kita melakukan pemeriksaan fizikal walaupun kita mengalami gejala psikologikal. Kena pastikan kita rule out dulu ya, sebab itu penting. Aisyah, saya tidak tahu bagaimana bagaimana bangganya saya dengan Aisyah kerana Aisyah masih berada di sini walaupun apa yang tadi kan ini semua orang boleh tengok Aisyah. Ini tak tahulah kalau kita kata orang yang tak kuat. Menangis bukan berarti lemah kan? Okey. Dan Aisyah bukan calang-calang orang. Aisyah menjadi seorang yang popular di media sosial untuk mempromosi tentang kesihatan mental. Jadi apakah yang memberikan kekuatan pada Aisyah dan apakah motivasinya? Okey, bercakap tentang kekuatan dan motivasi, sebenarnya bila saya sakit daripada kecil ni, saya tahu yang Allah nak bagi tahu kat saya yang sakit saya ni bukan saja-saja. Setiap yang berlaku memang ada hikmahnya. Itu memang ayat klise yang kita selalu dengar. Tapi bila dah ada sendiri dalam situasi yang menekan macam ni, saya sendiri nampaklah benda tu bukan ujian, bukan untuk diri orang tu saja, tapi untuk orang sekeliling. Jadi nak cakap pasal pengajaran dan kekuatan yang saya dapat bila saya rasa sakit semua ni,
saya tahu orang dekat luar sana pun ramai yang rasa apa yang saya rasa. Tapi ada orang yang tak dapat nak cari bantuan tu. Ada yang ada kekangan masing-masing dan masih lagi tak berani nak bersuara. Mungkin kerana ahli keluarga diorang menghalang ataupun orang sekeliling diorang bercakap yang macam-macam pada mereka. Semua tu saya dah pernah rasa. Jadi itulah yang menjadikan kekuatan saya untuk mulakan bersuara tentang semua ni. Sebab tak ramai yang nak sudi nak bersuara pasal benda ni. Apa harapan Aisyah kepada penonton di luar sana? Bercakap tentang harapan, saya sebenarnya bila dah melalui semua ni, saya menjadi seorang yang lebih tinggi empati terhadap orang sekeliling saya. Jadi kalau macam bercakap tentang harapan ni, saya berharap kalau macam orang sesiapa yang ada masalah, yang ada rasa diri tu macam tak okey, kita kena acknowledge perasaan kita. Sebab bila kita nafikan, kita pendam, kita simpan, itu yang akan makin buatkan kita makin tak okey. Bila tak okey tu yang kita pendam, kita simpan, benda tu akan bagi kesan kat benda lain. Jadi kita kena berani untuk reach out. Ya betul. Berani untuk reach out, berani untuk seek help. Sebab kalau kita pendam benda tu akan bagi kesan bukan setakat pada kesihatan fizikal. Mental ni bukan bagi kesihatan, dia bagi kesan pada fizikal kita. Dan juga hubungan sekeliling kita. Aisyah, terima kasih atas perkongsian. Perjuangan yang hebat Aisyah. Terima kasih. Para penonton, rumusan saya untuk episod kali ini. Trauma walau hanya sekali, kesannya hingga ke mati. Kalau sakit lebih dari satu, dua-dua perlu dibantu. Jasad dan jiwa pisah tiada. Saya Dr. Hazli Zakaria, pakar psikiatri. Anda pakar psikiatri di jiwa, si pendengar lara. Kepada mereka yang ingin bertanya, ingin berkongsi, kita jumpa di Clubhouse TV Al-Hijrah selepas ini. Terima kasih dari saya. InsyaAllah minggu depan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa kurniaan yang Maha Esa, tak siapa yang mengerti isi hati lubuk ini. Jiwa ingin ku luah segalanya, tak siapa mengerti cerita derita yang ku alami.